Jumpa tak tuan-tuan? Apa yang dimaafkan tu? Pembunuhan dia. Ya. Katlan. Naib fa'il bagi apa? Baris Depan. Cari je bagi depan. Tuan-tuan memang kenal bagi depan kan? Tak cik. Sebab tu dia domer. Dia macam sampai kiamat memang sebenarnya cari ya isim bagi depan. Sebenarnya kalau kita nak hidayah Quran, kita cari mufiyah. Siapa yang dimaafkan ni apa yang dimaafkan? Syai'un. Dimaafkan akan apa makna syai'un? Sesuatu. Dimaafkan akan sesuatu. Maknanya dimaafkanlah sesuatu yang dia lakukan, iaitu sama ada dia nak maafkan tak payah bunuh. Ini daripada pihak siapa ni? Pihak wali atau keluarga yang dibunuh. Dimaafkan, ya tak payah bayar apa-apa, kami maafkan. Itu nasib untuk Musa. Ataupun boleh maafkan dengan bayar diat, iaitu ganti rugi. Dia nak berapa kita kena bayar, asalkan kita tak kena potong kepala. Jadi maknanya boleh juga pemaafan begitu. Jadi naib fa'il dia ialah syai'un. Berapa kilometer jauhnya? Jauh sikit. Jadi ini memang permainan dalam bahasa Arab. Permainan ni kita kena biasa. Dimaafkan akan sesuatu, kemudian lahu dimaafkan baginya. Itu untuknya, dimaafkan sesuatu untuknya. Kita kena tangkap apa dulu? Naib fa'il dulu. Lepas tu min dari. Apa makna min? Akhihi. Akhihi, saudaranya. Lepas tu baru jumpa naib fa'il. Ini permainan ini biasa. Nanti tuan-tuan lagi banyak melihat ayat Quran, lagi biasa permainan ni. Jauh jarak. Tak apalah, kalau ada masa suka juga saya. Tuan-tuan tadi tahu apa tak? Mubtada bagi depan. Tahu? Ingat tadi? Khabar bagi apa? Okey. Ingat mubtada bagi apa? Khabar bagi? Permainan ni dalam Quran bukan permainan main-main maknanya saya anggap permainan lah untuk tuan-tuan faham lah. Wallahu ala kulli syai' ala kulli syai'in qadir. Ini teringat saya bulan Ramadan dulu. Orang kampung saya tak reti bahasa Arab, berumur belasah je yang beli. Sampai sekarang kalau saya ingat, saya mesti ketawa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'. Orang kampung saya dulu dia sampai syai' je. Wa huwa ala kulli syai'. Lepas tu sat jemaah lain in qadir. Dia ambil in qadir. Sampai sekarang baru dah saya insaf. Tapi masa tu saya main dalam tetapi rata-rata macam tu dia punya cara menyambung. Wa huwa ala kulli syai' in qadir. Jadi makna dia langsung tidak kena makna. Kalau syai'in qadir, okey dah sikit. Dia nak main balas-balas juga. Sallallahu wasallam alaihi. Dia jawab ni sampai kulli syai'. Jawab in qadir, bukan qadir. Perasan tak tuan-tuan? Itu cerita lama, ruangan iklan. Sekarang ni tuan-tuan dalam permainan ni kan, mana mubtada? Allah. Kenapa? Bagi depan.
memulakan ayat. Waw ni waw istinaf, permulaan tak pakai tak dikira permulaan ayat. Mana khabar? Kulli syai'in, ala kulli syai'in. Atas segala sesuatu. Ya. Qadir. Siapa kata ala kulli? Jar dengan majrur, kat tangan. Tak ada kena marah pun. Kena ketawakan saja. Siapa kata syai'in? Ya? Siapa kata qadir? Qadir. 1, 2, 3. 3, 4. Cuba angkat tangan sikit kakak, tinggi-tinggi. Macam ni je. Kenapa kata qadir apa ni khabar? Bagi dia ban kan kata tadi. Mubtada bagi apa? Khabar bagi ban. Cuma tuan-tuan tak nampak bagi depan eh? Sebab itulah kalau kita tak tahu mubtada khabar, jenuh. Terima. Dan Allah itu atas kulli setiap syai'in qadirun, maha berkuasa. Campur terbatuk-batuk pula, semput. Dan Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Akhirnya boleh terjemah tapi tak faham. Sedangkan mubtada khabar dia tangkap mubtada, tangkap khabar. Macam mana nak terjemah tadi? Allah itu mana mubtada khabar tadi? Allah itu adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi maknanya kita kena tangkap mubtada khabar baru cepat faham. Ini menjela-jela lah, ya, menterjemahkan tapi tak nampak apa yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam Quran dia diakhirkan pro ni sebab dia nak dapatkan rima. Rima akhir sama dalam Quran, ya? Itu bahasa sastra. Dia tak boleh cuma langgar hujung macam kita buat pantun, buat syair. Dia mesti rima hujung dia tu, ya, sedap didengar kerana sama. Itu juga dalam bahasa Arab dipanggil sajak. Sajak, jin, sin, jin, ain, mana rima hujung itu sama. Tetapi di segi pemahaman kita mesti nampak mana subjek, mana predikat. Begitu jugalah kalau 3 kilometer pun kita kena cari juga naib fa'il dia supaya kita dapat faham. Siapa yang dimaafkan akan sesuatu, lahu baginya, iaitu bagi yang apa dia? Yang membunuh tadi, dimaafkan untuknya, baginya, min akhi hi. Ni ada siapa? Saudara orang yang kena bunuh tadi. Okey. Ya, Pak. Ya, Ji. Ayat wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau kita kata wallahu itu mubtada, qadir itu khabar. Ya. Ala kulli syai'in kan ala siapa? Dia akan mengikut je. Dia akan mengikut. Ala kulli syai'in. Ala tu dia panggil harf jar muta'alliq berkait dengan perkataan qadirun. Sebenarnya Allahu qadirun ala. Perkataan qadirun perlu pada ala, berkuasa ke atas. Dia akan jadi kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil harf jar ni mesti ada kaitan dengan perkataan apa? Qadir. Ya. Senang biasa dia adalah Wallahu qadirun ala kulli syai'in. Wallahu, ya, bi kulli syai'in alim. Allah itu maha bisa mengetahui. Bi kulli syai'in. Bi itu dia berkait dengan perkataan alim. Ya. Ada juga yang direct je. Wallahu alimun bidatis sudur. Itu mubtada khabar dia dekat-dekat je. Allahu alimun. Maknanya Allah itu adalah maha mengetahui. Perkataan maha mengetahui perlu kepada harf jar bi. Mengetahui dengan, bagi orang Arab lah, orang Melayu tak perlulah. Okey. Habis sini saya tandakan dulu perkataan popular. La maknanya bagi, hu ni haraf jar, ini dhamir apa? Muttasil. Min popular tak?
Harf apa? Harf jar. Hi nya. Dhamir apa tu? Muttasil. Jadi maknanya banyak kataan yang tuan-tuan memang sepatutnya sudah tahu. Bila kita pegang diagram warna pink. Ya, 1, 2, konon-kononnya kalau tak tahu 3. Ufiya makna apa tadi? Dia telah dimaafkan. Akhi makna saudara. Syai'un sesuatu. Okey, cuba terjemahkan semula. Fa man siapa yang ufiya, ia tak boleh sebut sebab bendanya dah ada. Telah dimaafkan sesuatu lahu baginya, dimaafkan sesuatu benda baginya min akhihi, saudaranya, iaitu saudara si mati dimaafkan. Ya. Boleh berhenti tak di sini? Boleh dah. Berhenti. Dah silap soal. Nak berhenti pun boleh dah. Ayat ni sempurna belum? Kenapa? Ayat ni tergantung. Sampai di sinilah dipanggil ayat tu masih syarat. Ni daripada faman ufiya lahu min akhihi syai'un, masih lagi ayat syarat. Apa makna ayat syarat? Ayat yang tergantung. Ini masih lagi dipanggil ayat syarat. Dan tuan-tuan tak boleh balik lagi. Tak boleh berhenti kecuali nak berhenti rehat. Bukan sadaqallahul azim. Berhenti untuk tarik nafas je. Okey, kita rehat. Ya. 10 minit insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, inna mula pelajaran kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم. InsyaAllah kita sambung semula ayat kita yang tergantung. Maka ayat yang tergantung dipanggil ayat syarat. Maka dia perlu pada pelengkap. Ayat pelengkap tu dipanggil jawab. Tuan-tuan, sejuk ke panas? Panas. Panas. Sejuk. Siapa sejuk, makanlah durian. Oh, abang dah beli dah. Durian tu durian aiskrim kan. Durian macam yang tu ada, ya apa ni, alif tu dijual. Maknanya saya kita boleh motivasikan sebab isteri dia baru berhenti kerja. Dia nak cuba berjina Cina. Perniagaan. Bagus kita bagi motivasi beli satu. InsyaAllah. Dua lebih bagus. Macam kita punya kawan dulu yang Anwar yang buat kamera kecil-kecilan, kita bagi dia galakkan. Sekarang ni satu Malaysia. Satu Malaysia dah dia pergi merakam. Dah ada bawang tetap dah. 2, 3. Dan anak muda kita cuba apa ni, bagi galakkan untuk dia buat kerja sendiri. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita punya ayat di sini ialah ayat syarat lagi Ayat syarat kerana man ini adalah dipanggil isim syarat Dia adalah isim mausul dan dia juga adalah isim syarat. Kadang-kadang disebut harf syarat kan. Tapi kalau dalam beberapa kitab dia kata yang betul-betul dimasukkan dalam harf syarat, betul-betul harf syarat tu in. Jika itu, yang lain itu disebut isim syarat. Kalau dalam bahasa Arab dia ada dua fungsi lah. Satu, kita tahu man ni isim mausul, dan yang kedua isim syarat kerana dia menjadikan ayat itu tergantung. Okey. Semula fa man
Siapa yang ufiya, ia tak boleh sebut dah. Ia telah dimaafkan akan sesuatu lahu baginya, bagi orang yang membunuh itu, min akhihi, saudaranya, iaitu saudara si mati yang dibunuh. Ayat ni terlampau padat. Jadi tak nampak siapa yang membunuh, siapa yang terbunuh. Akhihi, saudara siapa? Ini nya siapa? Di sini kembali memang terpaksa merujuk kepada kitab tafsir. Siapa yang terkena, yang terkena pada dhamir tu sangat penting. Nanti tiba-tiba orang yang mati hidup balik pula. Kalau tak betul kembalikan dhamir, yang hidup, yang mati tengok balik minta apa bayar dia, apa nama dia, iaitu ganti rugi tu. Okey, seterusnya apa? Ini fa ni. Fa makna apa? Maka inilah dipanggil haraf jawab. Daripada inilah akan bermulanya ayat apa dipanggil? Jawab, itu ayat pelengkap. Maka ini dipanggil haraf jawab. Haraf ni adalah haraf jawab, tetapi keseluruhan dipanggil ayat jawab. Apa perkataan selepas dia? Ittiba'un. Ittiba'un. Yang on ke on? On ke on? Ada tanda? Ittiba. Kata mim. Mim tu tanda apa tu? Iklab. Apa makna iklab? Iklab makna menukarkan, menterbalikkan bunyi apa ni? On bunyi apa? Tanwin atau bunyi nun mati itu kepada bunyi mim. Maka kita kena bunyikan fattiba'um. Sebab tu dia bunyi mim tu sebenarnya dia tanwin. Dia tanwin. Jadi ini ada tanda apa ni? Adalah tanda iklab. Tanda iklab iaitu menukarkan bunyi nun atau mim mati, nun mati atau tanwin itu kepada bunyi mim. Jadi kita kena bunyikan fattiba bil ma. Sebab tanwin bertemu dengan ba. Okey. Ittiba'un. Apa makna ittiba'un? Ikut. Isim ke fi'il ke haraf? Isim, fi'il, haraf. Banyak mazhab ni. Tapi macam mana berpecahnya mazhab dalam kelas ni, dia tidak lebih daripada 3 mazhab lah. Mazhab isim, mazhab fi'il dan mazhab haraf. Siapa kata isim? Kenapa? Tanwin. Confirm. Bila tanwin mesti isim. Ini dia kalau kita belajar nanti kita akan tengok dia. Cuba tuan-tuan rujuk kepada Sefer 7. Sefer 7 fi'il madhi, kolom nombor 1. Bunyi macam mana? Ifta'ala. Mudhari' dia yafta'ilu. Kemudian kolom nombor 3 isim apa? Masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Kata terbitan tu isim ke fi'il? Isim. Apa tanda dia? Tanwin. Macam mana bunyinya? Ifti'al. Itu pattern dia begitulah. Macam mana bunyinya? Ikut pattern ifta'ala. Itta. Ba'an. Mudhari' dia akan jadi yafta, jadi yatta. Ilu bi'u. Ikut je pattern baru dia nanti. Sebab ini dia punya pattern, yang ni kita kena ikut dia. Tapi dia ada sikit kekeliruan sebab ada tasydid. Tasydid bermakna satu mati, itta, satu hidup. Itta ada 2 huruf. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Ittaba'a yattabi'u. Cuba ikutkan baris dia. Ifti jadi
ittiba'un. Ittiba'un. Mengikut. Cumanya tak susah nak terjemah. Ittaba'a dia telah mengikut. Yattabi'u dia sedang atau dia akan mengikut. Ittiba'an pengikutan. Jadi dari segi bahasa Melayu ya tak kena nak terjemah pengikutan, tak ada kan. Jadi kita boleh terjemah mengikut je, tapi jangan sebut masa. Kalau sebut telah akan jadi madhi. Kalau sebut sedang akan jadi kalau sebut akan mudhari. Jadi kita jangan sebut masa dia, dia boleh jadi terjemahan masdar juga. Maka mengikut. Ada fahamkah? Maka mengikut yang sebenarnya dia ada, ini ayat ni terlalu padat, perlu kepada merujuk tafsir ya. Kalau tafsir kata begini ya. Alaihi. Apa makna alaihi? Ke atasnya. Wajib ke atasnya, iaitu ke atas apa ni, pewaris si mati yang memaafkan, tak jadi hukum bunuh tadi, balas bunuh ya, maka dia nak ambil dia kan, nak ambil ganti rugi, maka alaihi ke atasnya, wajib ke atasnya ittiba', mengikut ya, ittiba'un mengikuti ya, mengikuti ya, mengikuti apa? Mengikut cara menuntut dia tadi ya, sebab saya pewaris mati, saya kata dimaafkan dengan bayar dia. Abang yang membunuh, saya minta dia, maka cara meminta tu mesti mengikut. Fattiba'un bil ma'ruf. Apa makna bi? Al-ma'rufi, cara yang baik. Tak boleh tunjuk penumbuk tak bayar. Ambil pisau ke pedang ke ya, angkat senapang, dia tak boleh ikut. Maka cara menuntut dia yang tadi tu naklah dengan cara yang baik juga. Itu. Tetapi ayat ni terlalu padat ya. Kalau kita tidak merujuk pada tafsir, Allah susahnya ya? Susahnya kita nak nampak. Maka alaihi ittiba', hendaklah ke atas pewaris tadi ya, waris tadi mengikuti ya, cara yang baik ketika menuntut dia. Jangan sampai akan berlaku satu lagi kematian, dia pula kena apa ni, kisah. Dia pula kena kisah, nak kena maafkan pula sekali lagi pula ya. Fattiba'un bil ma'ruf. Kemudian apa dia tuan-tuan? Wa adabun. Adaun ni bahasa Melayu tuan-tuan. Bahasa Melayu bukan bahasa Melayu ya, bahasa Arab yang dah jadi Melayu. Bagi orang yang baca usolli lah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Apa makna adaan? Tunai. Ya, adaan. Dia bukan sembahyang semua. Maknanya menunaikan. Dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Sama juga isim masdar macam ni ya. Tetapi kita tak dapat nak menterjemah penunaian ya. Ini pengikutan tak jadi. Ini bagi di sini adalah bagi pihak waris. Maka bila dia menuntut dia, maka hendaklah dia mengikut dengan cara yang baik ketika menuntut. Yang di sini bagi pihak yang dimaafkan tadi, dia kata nak bayar 100,000, maka ada pun. Apa makna? Maknanya ikut pattern yang sama. Macam mana? Alaihi ada pun. Apa makna alaihi? Ke atasnya, maknanya wajib ke atasnya ada pun. Menunaikan ya, menunaikan apa dia? Ilaihi. Menunaikan apa? Ganti rugi tadi kan? Menunaikan dia seperti mana yang dijanjikan tadi. Ila. Ada dua perkataan ila dengan ilaihi.
menunaikan diah itu kepadanya. Nya itu siapa? Waris yang menuntut diah tadi dengan apa? Bi ihsan. Ihsan. Apa makna ihsan? Baik. Isim ke fi'il ke haraf? Tanda dia tanwin. Lagi? Selepas haraf jar. Lagi? Baris bawah. Baris bawah. Di sini ada tanda apa? Waqaf apa? Sad ke qaf? Qaf. Qaf itu makna apa? Qaf itu makna al-waqfu. Apa makna al-waqfu? Waqaf iaitu berhenti. Lam ya bermakna aula. Apa makna aula? Lebih utama, lebih baik. Kenapa lebih baik berhenti? Kerana ayat ini sudah sempurna lafaz dan makna dia sekali. Ya? Lafaz dan makna dia sudah sempurna di sini. Okey, kita tengok di sini yang sebenarnya kita boleh keluarkan mana perkataan yang kita sepatutnya tahu. Fa makna apa? Kemudian bi makna, kemudian waw apa tu? Haraf atau ni dua perkataan yang bergabung. Pertama ila, kedua hi. Ila haraf apa? Haraf jar. Hi isim apa? Dhamir. Dhamir apa? Muttasil. Bi haraf jar. Ihsan cakap Melayu kan? Ihsan mana apa cakap Melayu? Baik ya. Ihsan tu buat apa ni? Baik ya. Daripada perkataan, ya, cuba tuan-tuan tengok Sefer 2. Cuba tengok Sefer 2 fi'il madhi af'ala. Kita main-main dulu. Saya bukan pelajaran betul-betul ni, pelajaran main-main ya. Okey. Kolom nombor 1 fi'il madhi. Kolom nombor 2 fi'il apa? Macam mana bunyinya? Yuf. Dan kolom nombor 3 isim apa? Macam mana bunyinya? If'al. Dengan ni tuan-tuan akan dapat bariskan af'ala. Macam mana bariskan dia? Ahsana. Af'ala, ahsana. Apa makna ahsana? Dia telah berbuat baik. Ahsan. Dengan ni tuan-tuan, ikut pattern tersebut dapat membariskan dengan betul. Yuf'ilu. Jadi yufsinu. Ikut dia baris dia. Sebab tu orang-orang pondok dia menghafal supaya pattern tu masuk dalam perkataan-perkataan yang tak ada baris. Ya, jumpa sini boleh af'ala ahsan. Ya, yuf'ilu, yuhsinu. Apa makna yuhsinu? Fi'il mudhari', dia sedang atau dia akan berbuat baik. Maka di sini tuan-tuan ikut pattern tu, dia akan jadilah akan jadi if'alun, ihsanun. Apa maknanya? Juga berbuat baik kan. Jadi nak terjemah jadi kebaikan. Okey. Jadi makna dia adalah isim ya, dengan tanda dia. Okey, semula tuan-tuan, supaya ayat ni betul-betul mendapat ya apa ni, mendapat pemahaman kita bahawa ayat yang di sini dipanggil ayat apa? Ayat syarat. Maka daripada ayat ni sehingga ayat ni dipanggil ayat jawab. Ya, itu ayat jawab. Ayat itu ayat pelengkap. Cuma ada dua keadaan saya kurung ni, sebab satu berkait dengan pewaris, satu berkait dengan orang yang dimaafkan tadi. Okey tuan-tuan, semula fa man, siapa yang ufiya telah dimaafkan syai'un, sesuatu. Yang sebenarnya terjemahan untuk naib fa'il macam terjemah maf'ul bih kalau kita tahu lah. Siapa yang dimaafkan akan sesuatu.
Ya, lahu baginya, untuknya, untuk siapa tu? Orang yang membunuh. Min dari akhihi, saudara si mati yang kena bunuh. Okey, ayat tu baru ayat syarat. Ada dua perintah Allah. Satu kepada apa ni? Satu kepada pewaris. Alaihi ittiba'. Itu maknanya. Alaihi ke atasnya, wajib ke atasnya ittiba'un, mengikut bil ma'ruf, dengan cara yang baik ketika meminta dia. Ya, jangan sampai bergaduh, ya, sampai membunuh sekali lagi. Wa, ini kewajipan kepada siapa pula? Yang dimaafkan tadi, yang membunuh. Alaihi ada'un. Apa makna alaihi ada'un? Wajib ke atasnya kepada yang dimaafkan tadi menunaikan dia itu ilaihi, kepadanya, iaitu kepada siapa? Waris si mati tadi, di ihsan, dengan baik. Mana bayarlah, betul dah janji, ya? Kalau kata ujung tahun, selesailah ujung tahun. Kalau apa minta untuk bayar secara ansur 3 tahun, mesti selesai 3 tahun. Itu mana ihsan di sini, ya. Ihsan duna mumafalah, tanpa menangguh-nangguh atau mengingkari. Dulu kata nak bayar 100,000, ya, tak ada pun. Dia kata 50,000 pun cukup, ya. Atau isa'ah fil qawli, yang tak baik juga, apa maki hamun pula. Ni orang bagi 50,000 dah bagus dah, ya. Jadi lepas tu keluar perkataan-perkataan celupa. Itu semua tidak digunakan di dalam apa ni, pelaksanaan hukum kisah ni, ya. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Nak balik dah? Jangan lupa pilihan, ya. Bagi semangat sikit kat kawan-kawan kita ni, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله.